Inilah visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Pangsapuri 12 tingkat yang runtuh ini adalah Blok 1 Highland Towers. Pasukan bantuan dari pelbagai jabatan termasuk Jabatan Pertahanan Awam dikerah untuk menangani tragedi dahsyat ini. Dalam keadaan kelam kabut ini, tangisan dan suasana sayu turut dirasai. Pada kira-kira pukul 4.30 petang, mangsa pertama kejadian ini dikesan iaitu seorang bayi yang masih hidup. Kalau saya cakap atau saya sebut perkara atau perkataan Highland Tower, apa yang perkara yang pertama yang semua akan tahu adalah tragedi 1993, iaitu pada 11 Disember 1993 Highland Tower telah runtuh. Perkara atau berita ni adalah sangat menyayati hati orang, dan bukan itu menyayati orang, tapi berita ni adalah sensasi yang sangat teruk sampai ke hari ini. Tragedi Highland Tower ni adalah boleh disebutkan adalah tragedi yang satu-satunya yang sangat teruk pada zaman apabila Malaysia telah mendapat kemerdekaan. Seramai 48 orang yang terkorban dalam tragedi ini, dan Highland Tower merupakan 3 blok pangsapuri 12 tingkat yang bernama Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan antaranya adalah Blok 3 yang teruntuh pada 11 Disember 1993. Antara kematian yang rasmi dikeluarkan oleh pihak berkuasa adalah seramai 48 orang, dan pada sumber-sumber lain terdapat 55 orang yang terlibat dalam tragedi 11 Disember 1993. Kebanyakan rakyat Malaysia, tetapi 12 adalah warga asing, iaitu terdiri daripada Britain, Jepun, Korea, Filipina dan Indonesia. Susulan tragedi ini, ramailah pihak yang menunding jari antara satu sama lain, tidak kurang juga yang mengemukakan bermacam-macam ideologi tentang bagaimana runtuhan itu berlaku. Situasi salah menyalah ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan penduduk pihak pemaju Highland Tower, bahkan penduduk yang mendiami bangunan malang itu juga disalahkan kerana tidak mematuhi notis yang dikeluarkan sebelum kejadian. Enam penduduk memfailkan saman terhadap pemaju Highland Tower dan 8 lagi pihak berkaitan termasuk M-Bank dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Kerana cerai dan kes itu diselesaikan di luar mahkamah selepas M-Bank bersetuju membayar 52 juta kepada 139 penduduk dan pemilik unit di Highland Tower. Sesungguhnya kejadian ini telah menjadi sejarah gelap dalam kerangka bidang geoteknik, arkitek dan kejuruteraan secara amnya. Disebabkan ketamakan dan keangkuhan manusia, bangunan yang dahulunya berdiri megah ini tidak dapat bertahan lama dan tumbang menyembah bumi. Tragedi ini berpunca daripada hujan lebat pada tahun tersebut yang menyebabkan banjir kilat dan juga tanah runtuh. Punca keruntuhan Highland Tower bukanlah dari segi bencana alam, malah dipengaruhi oleh fungsi sistem teknologi. Terdapat banyak punca yang boleh kita dapati di Highland Tower. Antaranya ialah dari segi faktor reka bentuk. Asas cerucuk sangat tidak stabil kerana jurutera hanya mengambil kira bahagian menegak sahaja tanpa mengambil kira bahagian mendatar. Ini menyebabkan berlakunya keruntuhan di Highland Tower. Kejadian ini menyebabkan pergerakan bangunan ke hadapan menuruni bukit kerana tidak mempunyai beban yang mendatar untuk menahannya. Selain itu adalah
adalah FOS ataupun dikenali sebagai faktor keselamatan. Analisis dan pengakhiran yang dilakukan oleh Prof. Simon mendedahkan faktor bahawa tembok tinggi bangunan tersebut mempunyai faktor keselamatan yang sangat rendah. Seterusnya ialah sistem paip dan saliran. Sistem paip dan saliran ialah menjadi punca berlakunya keruntuhan Highland Tower kerana mempunyai paip yang teruk dan juga sistem saliran yang tidak mencukupi untuk menampung air hujan. Oleh sebab itu, kandungan air dalam tanah menjadi tepu sehingga tanah menjadi likat dan sebenarnya menjadi lumpur. Peranan juruterstruktur adalah komponen utama dalam proses pembinaan. Juruterstruktur mestilah mempunyai pemahaman dalam konsep fizik, konseptual 3 dimensi dan penyelesaian masalah kreatif di luar keupayaan untuk menggunakan prinsip mekanik, matematik dan fizik untuk membina bangunan yang selamat dan mampan. Peranan dan tanggungjawab juruterstruktur termasuklah yang pertama, reka bentuk, yang kedua, penyiasatan, yang ketiga, komunikasi dan yang keempat adalah pengurusan. Yang pertama, reka bentuk. Reka bentuk struktur adalah mengira beban dan tegasan pembinaan untuk bertahan dengan selamat. Juruterstruktur haruslah mengambil kira kualiti dan kekuatan yang berbeza dalam pembinaan dan memahami cara menggabungkan rasuk, sokongan tiang dan asas. Yang kedua, penyiasatan. Sebelum kerja-kerja dimulakan, juruterstruktur terlibat dalam penyiasatan dari tinjauan tapak binaan dan menentukan kesesuaian bentuk bumi untuk keperluan projek yang akan datang. Yang ketiga adalah komunikasi. Juruterstruktur perlu menyelaraskan dan berunding dengan ahli projek mereka yang lain termasuk jurutera, saintis alam sekitar dan arkitek. Yang keempat adalah pengurusan. Juruterstruktur bertanggungjawab untuk berorganisasi dan penghantaran bahan dan peralatan untuk keperluan projek pembinaan. Penyeliaan dan pengurusan buruh di tapak juga mungkin menjadi satu keperluan. Antara pengajaran yang dapat diambil daripada tragedi Highland Tower dan apakah pelaksanaannya pada hari ini? Yang pertama, kerajaan mula memfokuskan pada cara pihak berkuasa bertindak terhadap bencana untuk memastikan tiada kekeliruan tanggungjawab yang berlaku. Kerajaan mulai sedar dan telah melancarkan 20 arahan di bawah Jabatan Perdana Menteri di mana tindakannya dibentangkan di mana, bagaimana dan siapa yang akan bertanggungjawab apabila berlakunya bencana daratan sedemikian. Kini Malaysia memiliki pasukan tindakan bencananya sendiri iaitu Pasukan Penyelamat dan Bantuan Khas Malaysia atau Pasukan SMART. Pasukan SMART ini adalah gabungan Jabatan Bomba, Polis dan lain-lain untuk membentuk pasukan tindakan antarabangsa. Selain itu, pihak berkuasa tempatan mestilah memandang serius dalam meneliti pelaksanaan perancangan. Kini terdapat unit khas yang memantau keselamatan lereng bukit. Akhir sekali, kita haruslah beringat bahawa kawasan lereng bukit adalah kawasan yang sensitif. Jika tidak dipantau, ia akan membawa bahaya kepada nyawa manusia. Kesimpulannya, selepas kejadian Highland Tower tersebut, Kuala Lumpur masih giat dengan pelbagai pelaksanaan pembangunan. Pembangunan baru akan memerlukan ruang dan sering menemuinya di atas bukit yang mengelilingi kota raya tersebut. Ini bermakna pengajaran dari bencana Highland Tower tersebut tidak harus dilupakan kerana tidak mustahil tragedi seperti ini akan berlaku lagi di masa akan datang. Oleh itu, bersama-samalah kita mengambil pengajaran di atas apa yang sudah berlaku dan cubalah mengkaji sejarah kerana mereka yang tidak membaca sejarah pasti akan mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih.